Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saya tinggi syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi barisan kepimpinan Masjid Abidin, Imam Bilal, guru-guru, asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi pengajian sirah. Tajuk malam ni mengenai perantauan Rasulullah ke Taif. Tajuk yang lepas, tak salah, 6 Mei hari itu, kita bincang mengenai kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami detik-detik yang menyedihkan, digelar sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, yang mana dua watak penting mati meninggalkan baginda Rasulullah, iaitulah pak dara dia Abu Talib, yang bela dia, jaga dia, sediakan tempat tinggal untuk dia. Kemudian baginda membesar dengan dia. Lalu sehinggalah umur 40 diutuskan jadi utusan Allah. Pak dara yang dia sayang ni tak Islam juga. Namun sepanjang dakwah dia, apabila musyrikin Quraisy memberi tekanan berat, pak dara dia semua backup dia. Backup dia, tolong dia ke mana boleh tolong. Dan di saat kita dah baca yang dulu, 3 tahun pemulawang, yang mana mereka menyekat bekalan makanan, pak dara Rasulullah ni tak lari meninggalkan baginda Rasulullah sampai ke saat akhir. Walaupun tak Islam, tapi duduk dengan Rasulullah, berlapar dengan Rasulullah, sakit dengan Rasulullah, dan akhirnya tahun ke-10 meninggallah dia. Meninggal dalam keadaan baginda sedih yang teramat. Baginda sedih, menilai air mata dia dalam keadaan dia pujuk pak dara dia, sebutlah Allah, sebutlah Allah. Tak sebut sekarang. Sehingga kan Jibril turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sedarlah kamu, setara mana kamu sayang pada seseorang, kamu kena ingat kamu bukan pemberi wahyu, melainkan Allah lah beri wahyu, beri petunjuk kepada siapa-siapa yang dia hendak. Lalu yang kedua adalah meninggalnya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, yang dulunya merupakan jutawan dan ada rupawan, orang cantik, orang kaya, tapi akhirnya meninggalkan segala kemewahan dia, menjadi tulang belakang kepada baginda Rasulullah. Jadi bila dua-dua ni meninggal, digelarlah tahun itu dengan tahun kesedihan. Baiklah tuan-tuan, kita sambung tajuk kita, perantauan Rasulullah ke Taif. Jadinya baginda ni memilih Taif yang jarak dia lebih kurang 60 km daripada bumi Mekah. Hari ni kalau orang naik bas lebih kurang 1 jam lebih, akhirnya sampailah ke Taif. Dan Taif sekarang suburlah dengan menjadi pusat, ya, kalau jadi pusat ziarah lah. Maknanya kalau kita buat lepas, biasanya orang lepas buat umrah, antara lokasi ziarahnya mereka pergi ke Taif. Namun sayang juga sebab orang pergi ziarah ke Taif ni semata-mata dia nak beli buah timun, nak beli buah pelang, nak beli buah anggur. Memang segar-segar. Namun di sanalah merupakan ada satu kisah yang sangat memilukan. Kejap lagi kita akan tengok macam mana kisahnya berlaku di Taif ini. Yang mana jarang juga orang bila pergi ke Taif ni, dia pergi singgah ke sebuah masjid. Nama masjid itu Masjid Aidas. Pasal apa penting masjid ni? Dalam tajuk ni kita akan bincang lagi. Baik. Setelah Rasulullah menerima tentangan dan seksaan yang sangat berat daripada Quraisy, maka baginda pun telah cuba keluar daripada Mekah menuju ke Taif untuk mencari perlindungan dan sokongan daripada kaum kabilah Saqif, dan semoga mereka akan menerima baik apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Dalam pikiran Rasulullah ni, tak ada pun lagi mikir pasal Madinah.
Dak Madinah tu dak nampak lagi. Namun baginda Rasulullah ni ambil sikap, apa yang dah berlaku di Mekah, apa setara mana orang dah tekan dia, setara mana sampaikan kawan-kawan dia mati, sahabat-sahabat dia mati kerana tekanan yang berat. Jadi baginda Rasulullah ni menjadi seorang pemimpin yang mana dia tak cepat mengalah. Maknanya bila dibebani dengan ujian berat duduk kat Mekah ni, kalau kira cukuplah setara tu dah. Mana padang-padanglah aku hadap segala benda ni untuk setakat tu. Kalau orang yang lemah jiwa dan semangat dia, bagi dia cukuplah setakat tu. Tapi baginda Rasulullah ni, ia memiliki jiwa dan perasaan dia. Seboleh-bolehnya dia nak cuba jumpa juga orang lain. Kalau orang Mekah tak ambuh, boleh jadi orang di tempat lain yang akan menjadi kepada pembela pada agama ni. Seboleh-bolehnya. Dan baginda tak jangka lagi ni. Bagaimana sikap orang Taif lagi? Tak jangka lagi. Tetapi seboleh-bolehnya dengan harapan tinggi, kalau orang Mekah tak ambuh, boleh jadi kabilah Sakif. Kalau kat Mekah masa tu, kabilah paling glamour kali, kabilah Quraisy. Banyak lagi kabilah-kabilah lain, tapi yang paling glamour. Dan paling glamour dekat Taif, kabilah Sakif. Macam mana sikap orang Sakif? Ketika Rasulullah sampai di Taif, baginda pun mengemukakan hasratnya kepada beberapa orang yang mula-mula ditemuinya. Mereka itu terdiri daripada ketua-ketua puak Sakif. Tapi malangnya, sebaik saja baginda menyuruh mereka, seruannya ditolak mentah-mentah. Bahkan mereka bertindak penuh kekerasan dan makian yang bertalu-talu. Antara yang baginda jumpa 3 beradik pemimpin kabilah Sakif. 3 beradik ni, jadi baginda ni mula-mula tu dia cuba usaha nak tackle pemimpin dulu. Pada anggapan Rasulullah, daripada jumpa orang lain-lain, lebih baik jumpa pemimpin dulu. Macam pendakwah mari ke Melaka lah, jumpa para mesuara dulu, tunjuk kepada para mesuara dulu macam mana sikap pedagang, sikap orang mari berdagang, berjual beli. Para mesuara nampak ni bagus ni, baiknya orang ni, solehnya orang ni, santunnya orang ni, masuk Islam lah Raja Melayu. Baik. Namun sangkaan Rasulullah meleset. Bila mana jumpa 3 orang ni, seorangnya marah, seorangnya maki, dan sehingga kan ada seorang tu kata, kenapa tidak malaikat yang turun, sedangkan kamu yang datang kat kami? Ayat dia itu ayat sebenarnya nak menolak dakwah Rasulullah. Berapa dak malaikat je mari kat kami ni, mung pula mari kat kami wahai Muhammad. Seorang lagi kata, wahai Muhammad, kalaulah seandainya kamu ajak kami begini, aku lebih sanggup panjat Kaabah dan aku koyok-koyokkan kain kiswah. Itu lebih baik. Maknanya nak koyokkan, tirai Kaabah panggil kiswah. Maknanya pada hari itu mentah-mentah mereka semua ni menolak ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Tolak. Sebab apa tolak? Tolaknya tuan-tuan, baginda boleh tawarkan apa? Baginda boleh janjikan apa? Sedangkan baginda dihina-hina oleh orang Mekah, dalam keadaan dihina-hina, lepas tu nak minta ihsan orang lain. Apa benda yang kamu nak bagi pada orang yang kamu ajak? Adakah kamu akan datang, kamu akan sediakan rumah, kamu akan sediakan pekerjaan, kamu akan sediakan kemewahan, kamu akan sediakan benda-benda yang boleh melegakan perut dan kehidupan orang-orang? Semua tu tidak ada dalam tawaran Rasulullah. Cuma baginda cuma royak apa dia? Aku nak mengajak kamu ni balasan sekian-sekian, akhirnya kamu akan masuk syurga. Dan kalau orang tanya, wahai Muhammad, syurga tu seperti apa? Macam mana syurga? Buat mari depan kami. Baginda tak boleh bawa depan orang. Jadi inilah dia cabaran berdakwah pada zaman baginda Rasulullah, di saat mata-mata orang tak pernah melihat bukti dan tanda-tanda bagusnya Islam. Dalam keadaan begini, orang jueh je pada Rasulullah. Mungkin tak ada benda satu nak beri pada kami. Tak ada benda apa, lebih baik kami siap-siap kain Kaabah. Menghina Rasulullah. Lalu tuan-tuan, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jumpa orang ni tak diterima, akhirnya baginda terang lagi.
Hari pertama, baginda cuba pula hari yang kedua, jumpa orang lain. Hari kedua, jumpa orang lain, orang pun sama, tak layan dia. Jumpa pula orang lain pada hari ketiga. Baginda usaha lagi hari keempat, usaha lagi hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, hari ke-9. Sampailah sudah hari ke-10. Genap hari 10. Kalau kira baginda pada hari kedua, hari ketiga, hari ke-5, hari ke-6, mu tak mau ikut apa pun tak kisahlah. Tak ada si biji pun dalam hati dan perasaan baginda Rasulullah. Allah doa lalunya orang kampung ni. Teruknya saya ni. Badi tak mau ikut aku belaka. Tak ada setubik sekelumit daripada bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nada kecewa, tidak ada nada kesedihan. Melainkan baginda tetap usaha juga. Pada hari yang ke-10 bukanlah baginda mengalah. Namun apa berlaku? Apabila di antara mereka adalah hamba abdi, khadam, anak-anak nakal daripada Saqif, menghalau baginda Rasulullah dengan melontar kepada baginda Rasulullah hinggalah lukalah kedua belah kaki baginda Rasulullah yang mulia itu. Manakala Zaid bin Harisah yang mengiringi baginda ke sana cuba melindungi baginda Rasulullah daripada serangan dan lontaran anak-anak nakal hinggalah luka kepada beberapa tempat di kepalanya. Akhirnya tuan-tuan, baginda bukan mengalah. Dia keluar daripada Taif hanya semata-mata kerana orang pekong dia, orang hamba dia. Orang jadikan baginda Nabi kita ni tak ada harga, tak ada nilai, tak ada apa pun, muat pun keluarlah. Tapi keluarnya bukan dengan mulut, tapi dengan balingan batu. Tuan-tuan, luka kaki Rasulullah, luka sahabat dia. Jadi ini ujian yang berat dialami oleh baginda Rasulullah. Dalam sejarah baginda Rasulullah, inilah kali pertama baginda luka. Dalam perang Uhud luka parah, tapi kalau nak untuk pengalaman kali pertama luka parah, inilah peristiwanya. Lalu dengan keadaan demikian akhirnya baginda pun sampailah ke sebuah kebun yang dimiliki oleh Atbah bin Rabi'ah, di mana anak-anak tadi sudah tidak mengikut baginda lagi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Baginda Rasulullah dikejar, Nabi kita dikejar. Bukan kata ambil batu, lepa wak nguguk. Kan pekong kan, mak lepa. Tak kena pun. Kalau mu tak pergi lagi, aku pekong lagi, pekong sungguh. Tak gitu. Tetapi baling sungguh-sungguh, bahkan bukan baling sungguh-sungguh semata-mata, kejar baginda Rasulullah. Mana tahu bayang kejar, mereka kejar sekejar-kejarnya, dan baginda lari selagi-laginya. Lari menyelamatkan diri. Kalau kira tuan-tuan baginda nak doa, ya Allah, turunkanlah bala tu pada orang ni. Masa tu lalu malaikat boleh turunkan bala. Lalu bila baginda lari selagi-larinya ni tuan-tuan, akhirnya sampailah ke kebun milik Atbah bin Rabi'ah. Di kebun itulah baginda pun berhenti di bawah pohon anggur, di mana pada ketika itu dua orang anak lelaki Rabi'ah melihat baginda, dan disitulah baginda menadah tangan. Tuan-tuan, bagi saya dalam banyak-banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah doa yang paling menyentuh hati dalam banyak-banyak doa Rasulullah. Kalau ataupun ada peluang, ada ruang, nanti balik rumah cuba cari doa ni. Mungkin boleh Google ke. Macam ni bunyi doa ni tuan-tuan. Kan baru lepas kena pekong tadi kan. Baru lepas kena pekong dan baginda lari daripada balingan budak-budak ni. Lalu baginda saat itu dia pun menadah tangan. Apa bunyi doa Rasulullah? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi Allahumma ila man takiluni ila bu'din yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amli in lam yakum bika alayya ghadab fala ubali. Maksudnya, ya Allah, padamu sajalah aku menadah tangan
mengadu lemahnya tenagaku dan kurangnya bicaraku. Tuan-tuan boleh bayang tak situasi? Kita ni baru lepas kena katok dia orang. Dan dia katok kita tu bukan sebab kita buat khianat, kita buat jahat ke dia. Tak ada pun niat jahat kita pada dia. Dok pasal-pasal, dia ambil kayu, dia katok kita. Dia ambil batu, dia pekong pada kita. Dan bila orang dok pasal-pasal buat gitu sikap mereka pada kita, awal-awal tu mulut kita apa benda? Sumpah seranah, marah, belebel dok cukup. Habis benda kita akan sebut pada dia. Tapi apa kata baginda Rasulullah bila mana dia baru lepas kena pekong tadi? Ya Allah, lemahnya aku hari ini. Lemahnya bicaraku hari ini. Apa maksud lemahnya bicaraku hari ini? Baginda menunjukkan kepada kita sikap orang yang marah pada Rasulullah, pekong bahkan pada Rasulullah, bukan sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni buat khianat, buat jahat pada mereka. Baginda nak menunjukkan bahawa pada kita, di saat orang buat jahat pada kita, dia rayak pada kita bahawa ya Allah, lemahnya aku ni, tak pandainya aku sampai menyebabkan mereka jadi macam ni. Maknanya aku ni tak lepas lagi cara kaedah aku nak ajak orang sampai larat bab tu mereka pekong kat aku. Baginda balas macam tu doa dia. Seharusnya yang didoakan, yang diadukan kepada Allah, ya Allah, jahatnya orang kampung ni, jahatnya orang-orang di sini palarat dipekong aku, wahai Allah. Itulah yang tubik di mulut Rasulullah yang sepatutnya. Tapi inilah dia tuan-tuan nak tunjuk contoh pada kita Nabi yang sangat kasih, yang sangat sayang pada umat, yang dia salahkan bukan salah pada umat, tapi dia salahkan pada diri dia. Lemahnya bicara aku, nak pandainya aku nak berkata-kata, sebab tu mereka jadi macam ni. Wahwahni 'alan nas, hinanya aku di mata orang. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan kepada hamba yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhan aku. Ila man takiluni. Baginda bertanya kepada Allah, ya Allah, selepas aku berada di Mekah, berbagai-bagai cabaran aku hadap dengan orang Mekah. Selepas itu aku berdepan dengan orang Taif. Keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Jarak kilometernya lebih kurang 60 kilometer. Dan lepas pada aku di Taif ni, ya Allah, ila man takiluni. Lepas ni, ke mana kamu nak hantar aku pula, ya Allah? Nah, Madinah tak nampak gambar lagi ni, tak nampak gambar. Maknanya boleh jadi lepas ni Allah akan hantar aku ke tempat yang lebih jauh untuk menghadapi masyarakat, nak menghadapi kaum yang berbagai ragam. Tak tahu, tak boleh nak agak, tak boleh nak predik macam mana umat akan balas kepada dia. Dah ke mana lepas ini? Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, kepada mereka yang jauh, yang bencikan aku. Am ila aduwwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang nantinya mereka inilah yang akan menguasai akan aku ini. Maknanya lepas ni, sama ada kamu nak hantar aku kepada kaum yang akan terus menerus yang akan menghina-hina aku, ataupun ke tempat yang mana mereka ni siapa larat, mereka akan kuasai aku, maknanya mereka akan tangkap aku boleh jadi. Siapa larat aku kena tangkap. Illam yakum bika alayya ghadab, andai kata tidak ada sebarang kemurkaanmu ke atasku, fala ubali, aku tak kisah, ya Allah. Maksud dia apa tuan-tuan? Kemana saja mau nak hantar aku, ya Allah, aku tak kisah, ya Allah. Nak berdepan macam mana pun ujian, aku tak kisah, ya Allah. Seberat mana aku akan hadap, aku tak kisah, ya Allah. Asalkan hidup aku ni kamu tak murka, ya Allah. Nak cari mana Nabi yang
berdepan dengan umat yang balas keburukan kepada dia, tetapi baginda berdepan dengan Allah, dia salahkan diri dia, bukan salahkan pada umat. Nabi kita tuan-tuan. Jadi doa ni nak menunjukkan kepada kita bila kita berlagak sebagai hamba. Kita ni hamba depan Allah, baginda Rasulullah pun hamba depan Allah. Maknanya bila kita nak bermunajat, bila kita nak minta, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu katakan lemah kita dulu. Ya Allah, lemahnya ke aku ni, ya Allah, tak pandainya aku, ya Allah, buruknya perangai aku, ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Sebab tu kalau tapan hayati syair Imam Asy-Syafi'i, tak ada satu pihak tak setuju dengan syair Imam Asy-Syafi'i, tapi kalau kita dalami, Ilahi lastu lil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim faham beli taubatan ghafir zunubi fa innaka ghafirul zambil azim. Apa Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata, wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Maknanya sedalam-dalam alimnya Imam Asy-Syafi'i, dia kata dia nak syurga kan? Dia nak syurga. Tapi nak royaknya nak syurga ni, aku tak layak jadi ahli syurgamu, ya Allah. Betapa hinanya aku ni. Aku sebanyak mana, dia tak bilang banyak mana sumbangan dia pada umat. Memang Syafi'i ni tuan-tuan, bayangkanlah sumbangan Imam Syafi'i. Bayangkan berapa ramai pengikut mazhab Asy-Syafi'i yang mana kita amalkan cara sembahyang kita, cara ibadat kita, cara apa segala benda kehidupan kita berpandukan petunjuk yang telah diberikan Imam Asy-Syafi'i. Tak? Berapa banyak pahala dia, tapi kata Imam Syafi'i, ya Allah, aku ni tak layak jadi ahli syurgamu, ya Allah. Namun ya Allah, wala aqwa 'alan naril jahim, sedangkan juga aku, ya Allah, aku tak mampu nak menghadapi beratnya azab seksamu, ya Allah. Maka ya Allah, engkau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ini cara doa. Kita menunjukkan lemah kita pada Allah. Tak? Jadi itu kata nak doa dengan bahasa Melayu, itu boleh. Mungkin tak dang nak mengapa bahasa Arab dan rangkak-rangkak dia susah, boleh minta pada Allah dengan bahasa Melayu. Baik. Jadi itulah dia rangkap bunyi doa dan rintihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada, kalau kira panjang lagi, tapi saya tak panjanglah doa dia ni, doa Rasulullah ni. Kita lanjut. Bila mana baginda dalam keadaan menadah tangan tadi kan, dia merintih tadi. Dah orang tadi kan kata ada dua orang yang sedang mengintai Rasulullah. Seketika dalam keadaan begini, dua anak lelaki Rabi'ah yang telah nampak merasa kasihan kepada Rasulullah, lalu mereka menyuruh budak suruhan mereka bernama Edas. Ini yang kita nak kayak cerita Masjid Edas. Dia minta hamba bernama Edas ni membawa buah anggur yang diisi di dalam pinggang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hantar buah anggur ni ke orang tu, tak kenal lagi. Semasa baginda hendak memakan buah-buah anggur tadi, didahulukan dengan sebutan Bismillah. Kemudian baru dimakannya buah anggur itu. Dengan penuh keheranan Edas bertanya, sebutan yang Tuhan hamba ucapkan sebentar tadi, belum pernah hamba mendengarnya daripada penduduk sini. Lalu baginda bertanya, adakah kamu ini berasal daripada mana? Sebenarnya,
saya ini beragama Nasrani dan berasal di kampung bernama Al-Mausil. Baginda pun menjawab, jadi kamu ini sekampunglah dengan manusia yang soleh, iaitulah Yunus bin Matta. Bagaimana tuan hamba boleh kenal Yunus bin Matta itu? Tanya Edas. Ianya saudaraku, kerana ianya Nabi dan aku pun Nabi juga. Dengan tidak membuang masa, Edas pun menerpa ke arah Rasulullah dan memeluk baginda dengan seerak-eraknya. Lantas mengucup kepala, kedua kaki dan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, dalam buat kerja Islam ada benda yang kita tak sangka-sangka. Mengharapkan benda tu, mengharapkan sesuatu yang hebat, yang besar, tapi tak dapat pun. Sebenarnya Allah sedang menyimpan sesuatu untuk kita. Menyimpan satu balasan. Dan watak Edas ni tidak ada dalam bayangan Rasulullah, yang adanya adalah orang Taif 100% tolak dakwah dia baru lepas kena pekah. Jadi rupa-rupanya Allah hadirkan orang yang tak dipandang pun oleh Rasulullah, hamba pula tu. Jadi tuan-tuan, Edas bila dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia peluk Rasulullah, cium Rasulullah. Tuan-tuan, memang macam tu. Kalau orang jumpa Nabi, namun sayangnya kita tak dalam jumpa dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada satu rancangan TV dah, rancangan TV. Pernah ditayangkan di TV Hijrah. Tapi kalau tengok YouTube ada lagi rancangan ni. Nama rancangan dia Lau Kanana Bainanal Habib. Kalau tapan cari YouTube, Lau Kanana Bainanal Habib. Maknanya kalaulah seandainya di sisi kita, di tepi kita adanya Habib. Maknanya nak menuju Habib tu nak merujuk kepada baginda Rasulullah. Jadinya TV ni dia buat satu plank dekat satu buah pasar raya. Disediakan kamera di setiap sudut. Tujuannya adalah dekat rak buah, dia ambil buah hepa, letak atas latar, tak duduk atas rak. Tujuannya nak tengok bagaimana ragam orang masyarakat bila tengok buah hepa duduk atas latar. Lalu orang-orang macam-macam ragam masuk pasar raya ni, apa yang berlaku adalah tolak troli, buah epa tersandung dekat troli, lepas tu biarkan. Ada yang tersepak di kaki, lepas tu biarkan. Ada yang kelih saja di tepi, lepas tu biarkan. Ada tak nampak pun, sehinggalah ada seorang perempuan remaja sedang bawa bako. Sedang pilih-pilih, dia pun kelih lah, ada buah epa atas latar. Dia pun ambil buah epa ni, letak atas rak macam biasa, tak ada benda satu. Tiba-tiba itulah kamera pun pakat keliling dia, pakat likung dia. Adik, dia kata, adik buat benda tadi. Adik ambil wiper tadi, letak atas agak tadi. Kang, dia kata, adik, sebenarnya adik buat benda baik tadi. Nak tanyalah satu soalan cepu, ada soalan lain, tapi dia kata nak tanya soalan cepu mah. Dengan benda ni, dengan benda tadi, adik akak buah sejadi tadi atas latar tadi. Anda katalah saat ini Rasulullah ada di samping adik. Rasulullah ada sekarang di samping adik. Apa adik nak kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Budak remaja perempuan ni tak terkata apa-apa melainkan hanya menitikkan air mata, tak mampu nak berkata-kata. Anda dapat membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kita. Sebab itulah hari itu bila Edas ni boleh kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut-sebut dalam Injil, disebut dalam Taurat, disebut ismuhu Ahmad, disebut dalam Injil ismuhu Ahmad, dijanjikan. Jadi Edas ni tuan-tuan terus menerpa dan mencium baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Ishaq menyambung, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beredar daripada Taif pulang semula ke Mekah. Sehingga apabila baginda pun tibalah di sebuah kebun, baginda pun berehat dan bangun di tengah malam melakukan solat malam. Kemudian beberapa orang daripada kalangan mereka
Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mendengar segala bacaan Rasulullah. Setelah tamat membaca, maka mereka pun beredar daripada situ dan menyampaikan berita peringatan yang menakutkan kepada kaum mereka, dan mereka pun beriman dengan apa yang mereka dengar. Hak ni cerita yang tidak disedari oleh Rasulullah. Maknanya masa peristiwa tu baginda tak tahu menahu pun apa berlaku. Tengah malam buta, baginda qiyamul lail, dia baca ayat Quran tengah semayang. Tak lama lepas tu turunlah ayat Al-Quran. Barulah baginda sedar apa yang berlaku. Apa dia bunyi ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu. Yastami'una al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaru, tak kala mereka menghadiri, maknanya saat baginda tengah baca tu, qalu, dia pun royak ke saing-saing rombongan jin ni, situ senyap mereka. Falamma qudiya, apabila pembacaan pun telah selesai, wallu ila qaumihim munzirin, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Dipengoyak pada saing-saing ni. Hei kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin mereka kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Jadi tuan-tuan, menunjukkan pada kita, sekeliling kita ni ada makhluk lain, itu yang pertama. Dan menunjukkan juga kepada kita, makhluk jin ni ada yang tak Islam, ada yang Islam. Dan bila merujuk kepada kaum Nabi Musa, mana zaman Nabi Musa menunjukkan jin ni adalah makhluk jenis yang Allah jadikan dia ni boleh hidup lama. Jadi sebab tu dalam kisah Ustaz Arudin kata, maknanya penuh. Ada berlaku ketika pengajian dia kat Mesir, kata bukan kisah dia, kisah orang lain. Dia kata molek-molek ada tengah kuliah, tengah belajar ni, ada seorang tu dia pergi tutup kipas, siung, tangan jadi panjang. Wallahu alam cerita tu betul-betul ke tidak, tapi ni saya dengar sendirilah daripada mulut Ustaz Arudin. Maknanya ada makhluk tu ada. Jadi oleh kerana tu menjelang waktu maghrib, kalau dalam mana patah larang, menjelang waktu maghrib, di saat iblis dan syaitan pakat bagi keluar belaka, kita kena sipang anak-anak kita dalam rumah. Tak? Sebab masa itulah mereka aktif berkeliaran. Yang masyarakat Melayu fahamnya pocong. Tak, pocong lah, pontianak lah. Padahal segala makhluk yang ada itu adalah makhluk jin. Tak, yang merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Namun yang sedihnya adalah bila berdepan dengan makhluk jin ni, masyarakat kita puja jin. Masyarakat kita pergunakan jin, peralatkan jin. Yang itulah jin yang tak Islam ataupun iblis ni suka sangat apabila orang puja dia. Dan inilah macam-macam orang buat acoknya, orang buat tangkal lah, orang buat sihir, dipanggil sihir angin. Sihir angin ni satu sihir yang berat lah. Tak? Pasal apa? Sihir angin ni satu bentuk. Tok Bomo bila dia buat sihir angin ni, dia lepaskan sihir tu dalam keadaan tak tahu siapa ke siapa. Ni tu. Dia terpaksa lepaskan, maknanya dia bela benda tu, bela. Jadi bila dia bela, dia sipang, kalau ia dak, benda tu kuah besar. Tapi kalau ia dak lepas, benda tu akan keluar dan mengganggu anak beranak dia. Jadi lebih baik apa dia buat? Maknanya dia ambil benda tu, dia letak di kuku dia, dia buka bidar rumah dia, tikar rumah dia, dia pun lepas. Jadi hak ni lah yang kita panggil santau angin. Sebab itulah dalam amalan kita kena
lindung diri kita dengan bacaan-bacaan seperti 3 kul yang diajarkan oleh malaikat kepada baginda Rasulullah ketika baginda kena sihir. Rambut yang terlekat di sikat Rasulullah SAW yang diletakkan dalam telaga menyebabkan baginda jadi bergeletah. Jibril mari mudah je baca 3 kul. Jadi terlelailah sihir berkenaan. Jadi mana kata benda tu ada dan wujud dan benar ada. Jadi orang yang puja makhluk jin, iblis, syaitan ni, jadi mereka menjadi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya. Lalu lepas jumpa jin ni, lepas turun ayat Al-Quran, baginda pun sambung lagi perjalanannya menuju ke Mekah yang telah mengiringi baginda sejak daripada Taif. Lalu Zaid pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hendak pulang ke Mekah, wahai Rasulullah? Tidakkah mereka telah pulau dan halau tuan hamba? Maka jawab baginda Rasulullah, hei Zaid, dengarlah, sebenarnya Allah jualah yang akan memberi luang dan kelapangan, dan Allah jualah yang akan menolong dan membantu agamanya. Kita kena imbah balik. Rasulullah ni menjadi calon orang yang patut dibunuh. Ya. Hanya apabila Abu Talib melindungi Rasulullah. Jadi orang Mekah tak berani nak bunuh. Jadi bila mana baginda memilih dia nak keluar daripada Mekah, jadi orang Mekah pun lega. Tak ada adalah masalah. Beranggapan baginda tak akan balik-balik sudah. Jadi bila baginda ni harapan dia mungkin orang Taif akan terima ajakan dia, rupa-rupanya tak ada benda satu yang baginda dapat. Dalam keadaan begini, Zaid ni ragu-ragu. Macam mana ni wahai Rasulullah? Boleh ke tak kita nak masuk Mekah ni? Maknanya kan tak pasal-pasal kita kena takak dan kita dibunuh. Zaid beranggapan gitulah. Sebab Rasulullah ni calon yang patut dibunuh. Namun bila sampai di perbatasan Mekah, Rasulullah mengirim seorang utusan daripada puak Khuza'ah ke hadapan Mat'am bin Adi, memberitahu yang baginda masuk ke Mekah di bawah perlindungan dan jagaannya. Harapan dan hasrat baginda pun diterima baik oleh Mat'am. Dengan itu Rasulullah pun masuklah ke kota Mekah. Tuan-tuan, ini cerita menarik. Amalan orang dulu, dia ada, kalau bahasa kita sekarang dipanggil suaka politik. Kita ni jadi orang buangan, diburu oleh negara misal kata. Kita pun derah-derah lari ke Australia, lalu kita pun memohon suaka politik daripada Australia. Jadi intelijen tak boleh nak takak kita sebab kita dah dapat perlindungan daripada Australia. Misal kata, jadi Rasulullah SAW ni zaman dulu dah ada amalan ni. Bila mana baginda nak, sebelum dia masuk ke Mekah tu, maknanya kat border Mekah tu, dia dah kirim orang pergi jumpa Mat'am bin Adi bahawa aku nak minta duduk di bawah perlindungan dia. Aku nak masuk ke Mekah ni. Jadi bila Mat'am setuju, apa yang berlaku adalah Mat'am ni bawa anak beranak dia iring baginda Rasulullah. Belaka-belaka jangan kacau Muhammad. Jangan siapa-siapa berani. Jadi bila begini, tak adalah orang berani pergi katak Rasulullah dan bunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak perkara umat Islam melakukan kerjasama dengan orang bukan Islam sehingga ke sekarang. Dalil ini jugalah, peristiwa ini jugalah yang dijadikan dalil kepada sebarang kerjasama dengan mana-mana orang bukan Islam. Baiklah. Sekarang kita nak tengoklah pengajaran daripada peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Tuan-tuan, pengajaran yang pertama, segala pancaroba yang merintangi jalan perjuangan Rasulullah khususnya semasa di Taif merupakan sebahagian daripada dugaan perjuangan tabligh dan dakwah. Kedatangan dan kebangkitan Rasulullah bukan saja menyampaikan akidah kepercayaan, soal ibadat, akhlak susila dan muamalat, tetapi juga ialah menyampaikan kepada muslimin mestilah bersabar dalam menjalankan tugas-tugas dan menerangkan kepada umat Islam tentang sabar yang sangat dituntut oleh Allah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
bersiap sedia dalam apa jua keadaan di perbatasan negerimu. Jadi tuan-tuan, peristiwa yang melanda Rasulullah menjadi pedoman pada generasi hari ini. Generasi yang selepas apalah pada kita. Sabar dengan khainah isteri, sabar dengan khainah anak-anak yang tak dengar kata, kita dah pesan sekian, dia buat sekian, kita dengan harapan sekian, berdoa sungguh-sungguh nak anak aku jadi sekian baiknya dia, tapi perangai dia tak jadi macam yang kita doakan. Kita nasihat dia, dia lawan kita. Kita nasihat dia, dia jadi masa muka dengan kita. Jadi apa benda yang berlaku di sekeliling kita nak ajar pada kita, apa yang kita dah ajar orang buat baik, sabarlah walaupun orang tak mau ikut apa yang kamu buat. Sabda baginda Rasulullah, man da'a ila huda. Siapa-siapa yang ajar orang buat benda baik, kana lahu minal ajri mislu ajuri. Wa man da'a ila dalalatin kana lahu minal ismi misli asamin. Maksud hadis ni, siapa-siapa yang ajak orang buat benda baik, walaupun sekecil-kecil benda baik, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang itu dapat pahala. Misal katalah, saya buat contoh, kita ni jadi cikgu tadika. Kita pun ajarlah dia alif beta, ajarlah ABC. Daripada kita ajar alif bata ni, budak tadika ni, budak tadika pun akhirnya besarlah kayak gini. Dia pun ajar anak dia alif bata, ajar adik dia alif bata, ajar kawan-kawan dia alif bata, bahkan mungkin jadi cikgu pula kayak gini. Maka seterusnya, itulah pahala yang dia dapat, dan itulah sebanyak-banyak pahala yang kita akan dapat. Jadi falsafah dia adalah, maknanya apa benda yang berlaku di sekeliling kita, orang dok berehi ke kita, kita ni banyak doa lalu, cerewet sangat, berehi sangat cara anak-anak, beri sangat cara natu balik kampung dok pakai tudung. Tegurlah kita pun, dok bagus ni mek, dok bagus macam ni mek kain belah ni mek, dok comel ni, dok balik pasu dah rumah kita, balah bahkan dengan mak tua. Jadi tuan-tuan, apa benda yang berlaku di sekeliling kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, isbiru, sabarlah. Apatah lagi berdepan dengan masyarakat luar tu baru anak beranak. Berdepan dengan masyarakat luar yang tak reti bahasa, yang tak reti bahasa nak mayambang. Kita perhati sama dah orang ni, dia ni mau dok mayang jemaah ni, wasaan hati ni dok sedar dah, rupa-rupanya betul dok mayang jemaah. Kalau tuan-puan ada orang yang dok mayang jemaah, yang memang tuan-puan tahu dia dok semayang jemaah, berdosa kita tuan-tuan. Maknanya kita ni berbelah bagi, nak rasaan nak pergi royak ke dia, dok molek, dok bagus ni. Tapi perangai kita ni sama ada dua. Sama ada dok gamak, sama ada mapuh mungah. Jadi dua tu. Jadi dua-dua tu tak boleh dan tidak diterima. Maknanya apa saja yang anggapan dia pada kita, nak marah pada kita ke, nak belai-belai pada kita ke, yang penting laksanakan tugas kita. Man ra'aitu munkaran, siapa-siapa yang tengok sebarang keburukan, maka hendaklah dia cegah dengan tangan dia. Fa'al yang yastati', mudak mampu nak cegah dengan tangan, maka mu cegahlah dengan mulut. Fa'al yang yastati' fa biqalbih, komang-komang mu mari rasa beci dalam perasaan ni. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok sekeliling kita banyaknya kan, sama ada kertas, surat khabar, majalah, sama ada dalam televisyen, sama ada dalam elektronik, dalam media, dalam apa, ya Allah, banyaknya jenis selebriti yang memaparkan watak perangai dia, pakaian dia, pelakon-pelakon yang jenis. Makna kata, apa yang kita nampak tu, siapa lagak tak ada pun perasaan kita, pelakon ni tak bagus macam, makna ada petanda yang kurang bagus dalam perasaan kita. Kata Rasulullah, paling common, apa benda yang kamu tengok tak bagus tu, merasa tak berehi, tak molek, tak peluk, selemah-lemah iman. Moga-moga tuan-puan, jadilah kita masyarakat yang sedemikian rupa, yang senantiasa ambil berat tentang kelemahan umat kita. Baik, penutup. Lalu pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Pernah ke tidak kamu pernah merasa ujian yang lebih sengsara dibanding peristiwa Uhud? Tuan-puan, Uhud macam mana? Baginda kena libasan pedang, topi besi Rasulullah pecah, manik besi tertusuk, ditarik manik besi itu berdarah, meleleh darah Rasulullah. Bila meleleh, datanglah Fatimah, dibakar bara. Fatimah pun tepek bara ni, macam cerita Rambo dah. Kan Rambo kan lepas dia kena tembak kat perut tu kan, dia ambil belerang, cucuh letak belerang kat perut, cucuh. Macam itulah lebih kurang ilmu Fatimah, anak Rasulullah. Jadi apa benda yang lebih dahsyat daripada perang ni? Aisyah pernah tanya ni soalan ni. Kata Rasulullah, iaitulah, memang ada kata Rasulullah, iaitulah apabila aku berdakwah di Taif, lalu aku tidak diterima dan aku pun terus beredar daripada situ. Bila sampai di suatu tempat bernama Qiran Sa'alib, aku pun sedar, aku pun mengangkat ke langit. Tiba-tiba aku melihat sekumpulan awan meneduhi aku, dan aku nampak Jibril alaihissalam memanggil aku dengan katanya, sesungguhnya Allah telah mendengar setiap perkataan umatmu dan tindakan mereka terhadap kamu, dan Allah telah mengutuskan malaikat segala gunung untuk kamu. Lalu baginda bertanya, suruhlah sehendak kamu. Lalu malaikat segala gunung tadi memanggil dan memberi salam kepadaku dengan katanya, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar mengenai umatmu dan tindak balas mereka terhadap seruanmu. Aku ini malaikat penjaga gunung diutuskan oleh Tuhanmu. Perintahkanlah saja aku ini untuk apa engkau mahu. Kalau mahu aku boleh hempapkan ke atas mereka bukit Al-Akhshabain. Maksud Al-Akhshabain ini masa tu ada 2 bukit dekat kawasan tu. Jawab Rasulullah, tetapi apa yang aku mahu, biarlah Tuhan melahirkan daripada tulang sulbi mereka satu golongan yang akan menyembahnya tanpa mensyirikkannya. Itulah sahaja yang aku mahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolonglah beri hidayah pada orang-orang ni, sesungguhnya mereka hanya saja dok sedar lagi, dok tahu lagi. Tuan-tuan, orang baru katok kita, saya pun mari, buat apa je katokmu? Mari kita pakat pergi katok balas je semula. Baginda kata tidak, jangan mu nak balas, jangan mu nak azab pada kaum ni. Apa yang mereka buat pada aku, mereka hambak, mereka halau, mereka pekong pada aku ini, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hanya sahaja mereka dok sedar lagi, dok tahu lagi. Dan tuan-tuan, akhirnya penduduk Taif ini, selepas berlakunya hijrah ke Madinah, kemudian berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, akhirnya berlakulah perang Hunain, dan akhirnya lepas perang Hunain itulah barulah orang-orang Bani Saqif masuk Islam, orang di bandar tu masuk Islam, dan wafatlah baginda Rasulullah. Ramailah akhirnya orang murtad di mana-mana, di Yaman, di sekian tempat. Tetapi orang-orang yang pernah menghalau Rasulullah yang akhirnya masuk Islam, mereka sepenuhnya tak keluar daripada Islam. Allah beri rahmat pada mereka. Jadi inilah kisah yang kita boleh kongsikan pada malam ini, tuan-tuan, mengenai kisah sesuperiknya, susah payahnya baginda pernah ajak dan dakwah pada orang-orang. Moga-moga memberi satu motivasi dan semangat pada kita dalam untuk kita ajak orang buat benda baik. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk tajuk Rasulullah memperkenalkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah daripada Ansar. Akhirnya Allah tunjuk jalan, bertemulah baginda dengan orang Madinah. Sekarang ini saja pertemuan kita yang baik datang daripada Allah, lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.